Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. So walaupun tengah hari kita cakap pagi juga tau, sebab kita nak energy kan. Okay, so selamat datang yang dah masuk live Adli pada hari ni. Terima kasih sebab datang. Susah-susah nak kena datang masuk Facebook tengok live. Okay, so walaupun korang tengah weekend hari ni kan, so Alhamdulillah yang dapat luangkan masa bersama Adli hari ni. So ini menunjukkan korang betul-betul committed untuk belajar benda baru hari ni kan. So Adli ucapkan terima kasih. Dan juga Adli nak tanya sebelum tu, dia punya audio jelas ke jelas? Setakat ni korang boleh dengar tak Adli punya suara? Jelas ke ataupun ada sama-sama ke? Sebab kat sini macam nak hujan tau. Sebenarnya tadi Adli macam ada masalah teknikal sikit sebab internet tiba-tiba macam tak ada pula. So tadi terlambat 1 minit. 1 minit, nasib baik 1 minit je. Alright. So yang dah masuk, insyaAllah boleh ajak juga kawan-kawan yang lain, boleh sharekan dekat group ke, dekat mana-mana, ajak lagi orang ramai. Okay, so sebab hari ni insyaAllah kita try untuk hari ni tak teknikal tak teknikal, kita belajar like santai-santai je. Just Ali akan sharekan ni atas Ali sendiri yang Ali pernah mengalami benda ni, dan Ali akan sharekan dekat anda semua. Okay, so yang dah masuk, terima kasih. Harap boleh stay sampai habis untuk kita dapat sesuatu lah kan. Kita tak nak masuk lepas tu tiba tak dapat apa-apa kan. Kalau ada apa-apa boleh tanya je terus. Okay, Adli akan jumpa jawab dengan baik. InsyaAllah kita cuba. Okay, so yang dah masuk ni, cik komen sikit, Adli punya audio jelas ke? Dengar ke? Ataupun kurang jelas ke? Adli tak tahu. Kalau tak ni macam cakap seorang-seorang pula. Okay. So yang mungkin tengah lunch ke, tak apa, boleh dengar sambil lunch, sambil tu boleh ambil nota sedikit kan. Jelas je, Alhamdulillah. Okay, software Soraya jelas. Okay, Alhamdulillah, terima kasih. So kita dah buat sound check. Terima kasih software Soraya sebab respon. Alright. So hari ni cuba teka kita nak share pasal apa. Okay, so sebenarnya hari ni topik hari ni Adli terfikir sebab sebelum ni ada yang tanya kat Adli pasal software. Sebab sebelum ni ada yang tanya Adli editing pakai software apa, buat animation apa semua, efek-efek tu pakai apa semua kan. So bila di share, ada yang berminat untuk nak tahu macam mana nak belajar benda ni, macam mana nak buat animation, macam mana kita buka je. Pernah tak korang bila kita terasa nak belajar benda tu, macam kita berminat. Contoh kita ambil animation. Adi sendiri dari kecil, Ali memang minat sangat animation, minat nak buat visual effect apa semua. Tapi disebabkan macam kita tak tahu step by step macam mana kita nak belajar software tu, macam mana kita nak nak dapatkan informasi, nak dapatkan dari mana, orang ajar ke, ada tak kelas ke apa kan. So kita tak tahu macam mana. So macam Ali terfikir baik yalah kita share lah, bila kita dah ni apa yang Ali belajar juga dulu. Macam ya sebelum ni Ali buat silap juga kan, macam nak belajar benda tu tapi tak ikut step. So kita dah buang banyak masa, banyak duit. So kita bila kita dah alami, kita insyaAllah kita sharekan benda ni supaya ramai lagi boleh dapat manfaat lah untuk macam mana diorang nak explore software-software yang baru. Macam sebelum ni Elvin ada tanya untuk editing software apa guna kan. So ada juga yang tanya untuk ya diorang macam guna software yang sama, tiap-tiap kali diorang nak buat editing ke apa kan, diorang guna software yang sama, tak tahu nak start macam mana. Betul, software Soraya kan. Kita kalau belajar software, benda-benda yang baru, kita akan rasa macam alamak susahnya, kita tak tahu macam mana nak start. Lagi-lagi bila tak ada orang guide, lagi macam seorang. Sebenarnya nak belajar seorang possible, tapi kita kena tahu step by step macam mana kita nak belajar benda tu. So takkan kita nak guna software yang sama. Yang mungkin kalau software tu yang basic, kita biasa akan macam alah bosannya software ni, macam boleh guna untuk buat itu saja. Lepas tu kalau nak buat apa-apa nak kena upgrade lah, ada features lain lah, ada ada limitation. So mungkin ada yang nak explore software yang lebih orang kata lebih
banyak features, lebih orang kata lebih terbabum lah dia punya fungsi dia kan. So okay, kalau dah ready, kita akan mula. Tapi baru sikit orang saya nak mula okay, sebab hari ni ada program lain sebenarnya kan. Macam apa, ada First Million Summit hari ni untuk Kukrab Mai. So yang dah masuk yang kat sana, insyaAllah boleh tengok balik live Adli hari ni. Okay, so yang dah masuk, terima kasih ada ucapkan. Alright, jangan risau kalau sesiapa yang terlepas, mungkin ada program lain tu kan, boleh tengok balik live ni dekat Facebook Zuki Capital. So jangan risau, kalau terlepas boleh tengok balik. Alright, so mungkin ada yang dah tak sabar nak tahu macam mana sebenarnya kita nak mulakan. Okay, sebab ada orang dia nak start je, dia orang dah give up dah. Sebab dia orang rasa nak buat benda ni susah. Sebab apa? Kenapa rasa susah? Sebab dia orang tak ikut step. Dia orang, okay, contoh dia ada banyak step kan, tapi dia pergi yang step yang tengah. So dia orang akan rasa susah. Sebab bila kita salah step, kita akan cepat give up. Sebab kita rasa macam susahnya give up. Padahal dia salah step. Macam juga bisnes kan, bila kita tak ikut step yang betul kan, tak ada guru yang betul, tak ada ilmu yang betul, kita pun akan kejundang, betul tak? Sama juga macam kita nak belajar software ni. Okay, tapi hari ni basic je, benda yang basic tapi ramai orang kadang-kadang terlepas pandang. So tu Adli akan sharekan benda ni supaya mungkin lepas ni ada orang yang baru nak belajar buat software, apa-apa software sekalipun, design ke, editing video ke, animation ke, boleh applykan dalam kehidupan diorang, untuk diorang dapat belajar software baru tu. Okay, ni tak kisah software apa pun, macam engineering punya software pun tak kisah, animation ke apa-apa pun boleh apply. Okay, alright. So first sekali, apa yang nak kita kena ada, sebelum tu nak tanya, betul ke boleh start ni? Boleh start ke? Boleh start ke ni? Macam tak ada orang. Semua weekend tengah rehat Okay, so ada seorang je setakat ni. Tak apa, kalau macam tu kita tunggu jap. Ada ke orang? Semua tengah ada program lain ke? Okay, kalau macam tak apa, kita teruskan je sharing kita. Dan nanti siapa-siapa yang nak tengok balik, boleh tengok balik. Boleh start. Alhamdulillah. Okay, Sofia Soraya, thank you. Okay, kita akan start lah. Sebab Adli pun tak nak ambil masa banyak sangat. Sebab kejap lagi pun Adli ada nak buat kerja lain pula. Okay, so first kali, yalah, bila korang nak belajar software, first kali mesti korang akan ada software tu kan. Okay, first kali kena ada software. Macam contoh, ada orang beli software, ada orang yang mungkin yang apa orang kata, guna crack, sebab salah nak sebut. Yang dia ambil kat mana-mana website, tapi bahaya juga kalau ambil crack ni. Satunya adalah bila kita main download je, mungkin akan kena virus, betul tak? Kita pergi kat website mana-mana, lepas tu kita download, tahu-tahu bukan software terdapat, virus terdapat. Lepas tu terus give up. Sebab apa? Dia tak dapat software tu, dapat virus. Lepas tu dia give up. Terus tak explore dah. Kan elok-elok nak explore software baru, dapat virus, terus dah tak apa lah, aku dapat virus lah dalam laptop aku, terus tak boleh nak run dah software, terus dah malas dah nak start belajar software baru. Selalu macam tu kan. So sebab tu macam contoh, kalau nak ambil software betul-betul, boleh purchase license je. Nak download pun tak reti macam mana tu je. Sebenarnya boleh nak download crack, tapi Ali tak sarankan lah. Sebab bahaya nanti apa, kena saman ke apa kan. Cuma kalau software ni, seeloknya kita nak dapat keberkatan tu kan, kita belilah, ambil lah license tu kan. So barulah kerja itu memberkat apa semua kan. Sebab macam Adobe sendiri pun dia ada kan student punya, apa macam Autodesk ke, dia ada student punya kan. Yang tu kalau student, kalau mungkin kalau yang apa dari company ke apa, tu tak tahulah. Tapi ada pro and cons lah kalau guna yang crack ni. Walaupun memang senang nak dapat sebenarnya dekat dalam website mana-mana pun boleh dapat, tapi kalau tersilap langkah,
buruk padanya juga kan. So Ali tak nak share benda tu. Itu bahaya pula kan. Okay, so yang pertama adalah kita dapat software. Okay, bila dah dapatkan software, kadang-kadang macam yelah, kita nak play around orang kata kan. Buka software tu, so nak explore sendiri, cari. Okay, kita nak buat animation ni, download software animation. Okay, buat. Okay, tiba buat, dia macam play around lah. Lepas tu rasa macam apa benda susah. Okay, tak apa lah, give up lah, terus keluar, terus padam. So itu yang selalu kan benda orang buat kan. Betul tak? Mengaku tak? Itu okay, tu baru ni Adli pun selalu buat macam tu kat dulu. Masa Adli zaman sekolah kat dulu, Adli memang minat software animation ataupun visual effect. Memang Adli selalu explore sendiri. And then bila install je software, dah lah dengan PC yang kadang-kadang macam run pun macam tak nak run, macam tak boleh nak support kan. Tiba-tiba crash lah apalah. Satu, lepas tu yang tu satu benda yang patah semangat kita lah. Tiba-tiba laptop crash. Tengah buat crash, baru nak explore tiba-tiba crash. Lepas tu dah play around dengan benda tu, tiba-tiba tak tahu pula apa benda sebenarnya button ni apa semua kan. So untuk mengelakkan benda tu berlaku, okay, so macam contoh, setiap software tu mesti ada dia punya basic tutorial dia, mesti punya. Contoh kalau kita pergi ke Adobe website, contoh kita download satu software editing lah, macam Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro kan. Bila kita download ke apa, ataupun dah siap install lah, dia akan ada satu ruang untuk kita buat satu workspace untuk kita learning. Itu satu. Okay, yang keduanya, kita pergi kat website dia akan ada basic punya tutorial. Okay, yang tu yang kita kena tengok dulu. Sebab kalau kita terus macam buka je kita terus nak buat, confirm tak dapat nak buat. Sebab apa? Kita dah skip the process. Dalam apa-apa juga benda kita nak buat, kalau kita skip yang proses tu, benda takkan jadi lengkap lah. Dia macam kita takkan dapat tak belajar proper kan, benda tu akan jadi lain lah. Dia akan jadi macam cacat lah. Tiba-tiba kita buat tak jadi. Sebab kita dah skip pula. Dah skip proses dari awal. So mula-mula kita kena belajar basic dia dulu. Tengok tutorial dia dekat website software tu sendiri juga. Dan juga kita kena pasti dulu lah software tu sebenarnya apa, untuk apa. Dia sebenarnya design guna software apa kan patutnya kan. Contoh lah sekejap, sorry. Tengah blank tadi. Okay, contoh kita skip lah tadi. Okay, contoh kita ambil software Adobe Photoshop. Selalu Photoshop untuk apa? Kita kena pasti benda tu khas untuk apa. Kena pasti dulu software tu apa. Jangan kita main download software kita tak tahu. Macam contoh Photoshop adalah untuk photo manipulation. Kalau pernah dengar lah. Lepas tu After Effects untuk animation dan effect juga. Premiere Pro untuk edit video. Macam Adobe Illustrator untuk kita design poster ke apa ke. Kadang-kadang ada orang tersalah pilih software. Sebab tu dia punya objektif adalah nak buat video, tapi dia pergi software Photoshop. Memang Photoshop pun sebenarnya kan, Photoshop boleh edit video tau. Kalau korang nak tahu, Photoshop sebenarnya boleh edit video, tapi dia tak spesifik untuk edit video, tapi dia untuk manipulate gambar. So jangan tersalah pula. So benda tu kena tahu basic dia, kena tahu dia punya features untuk apa semua. And then kita kena tengok basic macam mana nak run software. Mungkin yang pertama sekali, yang paling penting kita kena tahu tools je lah. Macam basicnya adalah macam kat tepi-tepi tu kan kadang-kadang ada dia punya tools kan. Contoh ni untuk apa, crop, untuk select, untuk apa, cut, tu semua kena tahu. So benda yang pertama, tahu dulu dia punya tools dan dia punya interface dulu. Kena pasti UI, UX dia semua dah tahu, barulah kita boleh step by step boleh buat something kat situ kan, walaupun sikit. Contoh lah kita nak buat animation kan, kita akan buat dari kecil tu, dari benda simple je, iaitu kita buat bola. Yang ni Adli belajar sendiri dari dulu. Kita akan buat satu benda paling basic, bola tu, belajar satu-satu. Bukan terus buat gila-gila. Kadang-kadang kan ada contoh lah, macam sebelum kan Adli pernah juga pergi kelas animation apa semua tau. Macam kita bayar apa semua,
Tapi kita pergi, lepas tu orang yang ajar tu kadang-kadang dia akan tunjukkan benda-benda yang wow, gempak. So kita pun try nak buat benda yang gempak tu terus, memang kita akan susah nak buat. Sebab dalam fikiran kita, kita nampak benda tu, oh ini kena, aku punya kena jadi macam ni. So kita akan rasa macam, oi, ini jauh lagi lah. No, sebenarnya kita kena step by step. It's a process. Bukan terus kita boleh buat macam tu kan. So kita dah terus dikaburi dengan apa, benda-benda animation gempak tu. Lepas tu kita rasa kita tak boleh buat, kita down. Banyak macam tu sebenarnya. Cikgu-cikgu ataupun orang yang buat kelas macam tu, dia tunjuk benda tu sebab nak tarik kita belajar, nak tarik kita. So kita pun terus pergi, okay, semangat nak belajar. Tapi mindset kita pula, kita boleh tetapkan dalam kepala kita, oh kita nak kena buat macam ni. So bila dia tak dapat nak buat, dia rasa macam, ish, susah benda ni. Aku baru dapat buat bola, benda tu aku nak buat naga terbang, api semua, macam ish, susah benar, lama lagi ni. Terus give up, tak nak belajar dah. So hakikatnya dia orang pergi kelas, dia pergi kelas basic, lepas tu dia just pergi kelas lah. Lepas tu kadang dapat sijil kan, dapat sijil, lepas tu dah balik, tak ada apa dah. So terus tak dapat apa. Orang tu dapat duit kan, kita bayar dia apa kan, tapi sebabkan mindset kita sendiri, kita terus tak dapat apa-apa kat situ. So yang penting, step dia kena betul. Macam Ali sendiri sekarang pun Ali tengah explore visual effect punya software pula. Sebab Ali buat animation juga. So Ali nak upgrade untuk cantikkan lagi animation Ali, nak tambah visual effect dan sebagainya kan. So Ali pun ada pergi kelas juga. Tapi kita step by step lah. Kita tak boleh nak terus pergi kelas yang apa, yang terus master punya kelas apa semua, tak boleh. Kena step by step. Lepas tu okey, yang seterusnya okey, seterusnya dia nak share macam contoh, bila korang nak belajar software ni adalah sesuatu yang sangat-sangat teknikal tau. So bila nak belajar something yang teknikal macam maths, matematik kan, apa yang korang kena buat adalah kenalah pilih waktu yang sesuai. Macam contoh Ali, dia akan pilih waktu pagi selepas solat subuh. Terus kalau macam zaman belajar dulu, dia akan pergi dekat library PITA. Masa dulu belajar kat Tan Shah Alam, dia pergi kat PITA, and then dia akan stay kat situ untuk belajar software. Sekejap, battery low, so kita kena turunkan brightness. So ni tips, Ali share tips juga lah. Kalau bateri tengah low, itu slowkan brightness. Okay, so lepas tu mana tadi, kita pilih waktu belajar sebab masa tu otak kita tengah fresh tau. Otak kita masa dah lepas bangun tidur, solat subuh, otak kita dah ready lah untuk dapat yang input-input yang baru. Jadi time itulah kita try untuk belajar benda-benda macam ni, benda-benda teknikal, macam matematik kan. Korang pun mesti menyampah untuk nombor semua kan, sebab korang rasa susah. So belajar time pagi-pagi macam ni, ni sangat membantulah. Sebab bila belajar pagi ni, kita rasa macam lagi senang nak faham. Okay, so yang seterusnya tadi ada share pasal pergi dekat website dan tahu interface dia, tools dia kan. So lepas tu kita try pula cabar diri kita. Bila kita dah tahu the basic dia kan, so kita try cabar diri kita untuk buat satu projek. Kita buat satu projek. Okay, sebab Ali nak share juga something, Ali rasa penting juga benda ni. Okay, macam kita sedia tahu benda-benda teknikal kan. Okay, macam benda-benda teknikal ni, kita memang kena praktis banyak. Sebab apa? Sebab kalau kita just sekadar, contoh kita ada satu website yang tunjukkan tutorial apa semua, kita baca dan tengok je. Kita tengok, sebenarnya kita tak akan dapat banyak pun input. Sebenarnya kita tak akan belajar. Sebab apa? Sebab bila kita tengok saja, sebenarnya bila kita tengok saja atau kita dengar tutorial, kita dapat 20% je information tu. So 20% kita dapat, kita nak apply balik memang susah. So bila kita lihat dan dengar pula, contoh ada orang dia suka dengar apa, podcast kan, dengar 20%. Kalau kita dengar dan lihat 50%. So half lagi dah lupa. 50% tu dah half. Half dah lupa dah. Lepas tu kalau kita buat
Lepas tu kita buat dan kita praktis banyak kali kan. Okay, so kita tambah lagi dengan kita dengar dan lihat dan buat. So dah 70% dekat situ kita dapat. Tangan kena gerak juga, baru faham. Betul. Tangan kita kena gerak, kita kena buat benda tu, barulah kita akan dapat benda tu akan absorb kat diri kita. So sekejap semua bateri dah low. Okay, tak apa, kita standby. Alright, so lepas tu bila kita nak dapat yang 90% macam mana? Kita buat, kita lihat, dengar, buat semua tu lah. Sekejap nak letak charger. Okay. So Adi sambil pegang lah. Okay. So macam tu. Kita nak dapatkan banyak sikit kan. Kita buat, berlatih. Okay, berlatih, cakap, dengar dan lihat. Baru dapat banyak sikit input kan. Okay, so lepas tu bila kita dah try cabar diri kan, okay, kita dah dapat buat satu projek, mesti kita akan rasa macam motivated sikit kan, kita nak teruskan dengan projek yang lain kan. So bila kita dah betul-betul cabar diri, okay, dah rasa confident, kita cari pula projek lain untuk kita. Lain tak apa, okey lah. Sebab sini tengah hujan, macam-macam masalah teknikal dia bukan hujan, tengah mendung. So sorry sebab kalau tiba-tiba connection poor ke apa. Sebab tadi pun ada masalah teknikal, tak boleh nak connect wifi sebab tiba-tiba kan. Okay, so sambung balik iklan je tadi. Okay, kita dah cabar diri kita untuk buat projek tadi. Lepas tu kita cari pula projek mungkin daripada kawan-kawan. So kawan-kawan pula yang akan kita dah ambil projek daripada kawan-kawan. Okay, so mungkin kawan-kawan tahu yang kita baru nak mula kan. So diorang akan diorang akan faham lah. Blank lah macam ni. Tiba connection low. Okay, setakat ni semua okey kan. Visual nampak kan Adli, audio jelas ke? Risau juga tengah cakap sorang-sorang. Ya, kita santai je, santai je. Minum air jap. Haus. Okey, setakat yang faham okey ke semua? Okey, so sebenarnya cari projek ni adalah macam sebagai cabaran untuk diri korang lah. Macam contoh, kalau kita kita dah ada something untuk kita kejar kan. Contoh kita ambil projek apa tadi? So contoh bila kita dah ambil projek daripada orang ke kawan-kawan ke, ataupun ada satu website yang korang boleh pergi, iaitu Fiverr. Fiverr, Fiverr. Itu adalah website untuk freelance. So kalau kat situ, okay, mana tahu tiba-tiba dapat projek. So bila ambil projek, satu yang best ni korang akan dibayar. Kan best korang dibayar untuk belajar. Korang ambil projek tu dan orang bayar pula. Tapi jangan buat projek main-main. Kena buat betul-betul lah. Okay, benda ni adalah satu cabaran lah juga untuk diri korang. Okay, kita ambil projek, ya jangan buat main-main. Kalau buat main-main kan habis pula, korang pula kena hentam kan. Macam Ali pula dulu, lepas Ali dah yakin, Ali try ambil projek, macam dapat projek daripada organisasi luar ke syarikat-syarikat swasta. Okay, so kita try untuk deliver apa yang dia nak lah. Macam contoh ada sebelum ni ada daripada corporate punya NPC, ada syarikat tu, kita try buat animation dia. So bila dah yakin, kita buat. Yang bestnya adalah bila kita buat untuk orang, kita macam letakkan satu goal tau. Dia adalah satu cabaran untuk diri kita untuk siapkan benda tu. So kadang-kadang sebenarnya diri kita ni tak pernah pun nak kata macam okay, kita nak buat bila dah ready. Tapi sebenarnya kan diri kita tak pernah ready pun. So bila dah macam tu, kita terpaksa tau. Macam contoh macam Adli buat live ni, sebenarnya Adli tak ready tau. Serius, Adli sebenarnya tengah tak ready. Sampai macam sebab tadi tengah buat kerja semua, ingat macam tak sempat nak buat live. Tapi macam okay, tak apalah, sebab kita amanah kan, kita pun try buat. Okay, tapi bila buat alhamdulillah boleh share.
ada juga something yang keluar kat kepala dan boleh share. Alhamdulillah. So kalau benda kita dah ambil projek, kita akan try buat sehabis baik kan. Macam benda-benda macam ni akan buatkan kita lagi terkejar-kejar untuk apa, orang kata macam contoh lah, kita dah macam mana awal-awal tak ready kan, dah putar belik lah cakap. Macam contoh kita nak buat satu projek tadi kan, kita dah yakin, lepas tu kita ambil satu projek dari luar, so kita akan terpaksa buat benda tu. Kita akan buat sebab kita terpaksa. So bila kita terpaksa, kita akan cuba sedaya upaya untuk siapkan benda tu, and then tahu-tahu rupanya dah boleh buat dah. Macam tu. Kan senang cakap tak belik lah pula. Okay, so bila macam tu, kita dah ada deadline. Okay, kita dah ada deadline, lepas tu kita akan jaga kualiti kita. So daripada situ kan, sebenarnya kita lagi banyak belajar, kita lagi cepat belajar and banyak belajar. So kan best kita dibayar untuk belajar. So lepas tu bila dah dapat buat projek kan, mungkin ada orang tertanya-tanya tau, macam kalau aku buat ni, kalau tak cukup expectation dia macam mana? Aku buat ni tiba-tiba rupanya expectation dia sebenarnya dia nak macam ni, macam tu, macam mana itu Adli pun pernah juga rasa benda tu. So apa yang Adli buat adalah, kita tanya kawan-kawan yang dah lama dah buat benda tu. Okay, so lepas tu apa lagi yang kita boleh buat adalah kita masuk dalam group community macam FB ke, Facebook, Telegram kan. Kita contoh macam tanya, kalau contoh Adi start kan, okay, contoh kenapa software asyik crash apa semua kan. So Adi tanya kat situ. Jadi bila orang-orang kat sana, mungkin ada yang dah berbelas tahun dalam industri, mungkin ada yang memang sekarang korang jelas suara Adli kena kabut tak, tiba-tiba connection tak ada. Okay, setakat okay ke? Sebab memang tengah mendung, so dia macam kejap ada kejap tak ada. So Adli risau kat tiba-tiba live ni terganggu kan. Okay. Okay, so lepas tu bila dah siap kerja tu, kita boleh bandingkan kerja kita dengan kerja-kerja dekat, contoh kita tengok dekat YouTube, banyak orang share kan dekat YouTube. Kita tengok balik, adakah kerja kita dah setanding ataupun dah on par dengan kerja-kerja yang dekat YouTube ataupun dekat internet mana-mana lah. Kita tanya, banyak akan bertanya sebenarnya. So dekat grup FB pun memang banyak juga orang yang sharekan benda-benda macam ni. So kita pun boleh join sekali komuniti sana untuk kita dapatkan lebih info pasal apa yang kita nak belajar tu. Sebab lagi satu pasal projek, korang akan push diri korang untuk siapkan benda tu. Contoh korang diberi amanah kan dalam Fiverr tu kan, contoh ambil job dari Fiverr, diberi amanah untuk buat satu video ni. Korang akan push diri korang betul-betul untuk siapkan benda tu, walau apa pun, by hook by crook korang akan siapkan. Betul tak? So macam tu lah korang akan belajar dengan lebih laju dan lebih banyak. Macam Adi sendiri, walaupun masa tu laptop crash ke apa kan, kita akan cuba sedaya upaya untuk siapkan sebab tu amanah orang. So dalam masa yang sama, kita pun belajar. Kita belajar. Okay, so setakat okey ke? Okay, so mungkin ada lagi yang tertanya mana nak dapat lagi sumber untuk belajar semua kan. Okay, apa yang korang boleh buat adalah korang pergi je Google search. Okay, type nama software yang korang nak, lepas tu tulis depan dia introduction to apa, contoh Photoshop, introduction to Photoshop, lepas tu free Photoshop course. Boleh cari kat situ, nanti akan ada banyak sangat. Sebab tadi saya cakap jangan sekadar praktis, jangan sekadar baca tapi kena praktis. So tengok kat YouTube pun ada. Lepas tu apa yang perlu kita buat adalah kita gunakan software tu hari-hari, kerap kali. Jangan macam kita guna lepas tu kita biarkan seminggu, lepas tu guna balik. Lama-lama kita akan lupa. Sebab
ya teknikal kan, macam matematik juga. Kalau kita buat and then kita dah lama tak buat, kita akan lupa. So consistency tu penting. Consistency. So kena konsisten. Kalau objektif kita nak belajar sampai mahir kan. So hari-hari berlatih sampailah mahir. Okey, dapat sorry kalau tadi tiba-tiba line tak ada ke apa. So Ali recap sikit. Tadi kita try cakap pasal basic. Kita belajar basic dulu. Lepas dah belajar basic apa semua, kita try cabar diri untuk projek yang baru. Kita create new project, kita try berlatih. Lepas tu dah confidence sikit, baru kita cari projek untuk kita handle. Sebab apa? Untuk push diri kita. Dan selepas itu kita minta berapa orang, kan? Dan bandingkan kerja kita untuk kita tahu sejauh mana sebenarnya kerja kita ni boleh go. Lepas tu kalau kita tak yakin, kita masuk group community. Group community tu macam FB community group, FB group ke Tele ke, kita belajar dari situ. Okay. Alright, so mungkin lepas dah settle semua, kita mungkin dah yakin terus kan. Mungkin kita nak improve lagi kan kita punya skills untuk buat sesuatu tu, design ke, editing ke, animation ke kan. So apa yang kita perlu buat adalah kita masuk kelas, mana-mana kelas yang berbayar ke pun boleh, yang tak berbayar pun ada. Okay, macam contoh, kita nak tahu pasal principle, macam mana nak cantikkan lagi kita punya design tu, macam mana nak lagi polishkan animation itu nampak lagi menarik. Macam contoh kita dah dapat okay, ni ada cerita pengalaman di sini lah. Macam Ali dapat buat animation yang macam contoh kita dah dapat macam ni. Okay, macam mana kita nak dapatkan macam Pixar punya ke, macam Upin ke, macam mana kita cari kelas ke untuk kita belajar lebih mendalam. So bila step by step barulah kita nampak progress kita, and kita tak give up untuk kita belajar software tu kan. So yang penting step, itu yang penting. Lagi satu, jangan takut. Bila macam nak belajar benda baru ni kan, ramai orang takut sebenarnya. So dia takut nak explore. Lagi lah susah nak belajar. So benda ni jangan pandang benda tu as satu benda yang menakutkan, tapi kita make it fun. Macam Ali sini ada anggap yang software tu adalah sebuah game. So bila Ali buka, Ali sebenarnya Ali tak main game pun. So Ali buka software tu and Ali rasa macam okay, this is my game. Ali buat benda tu, jadikan tu game, and then bila kita rasa benda tu fun, kita akan tak hesitate nak buat. Kita akan terus buat sampai dah lebam. Sampai tak tidur kadang. So benda tu jadi fun. Itu yang bila dah jadi fun tu yang best, nak buka hari-hari pun tak kisah. So kita pun tak ada stress, kita pun rasa lagi encourage nak buka benda tu, nak explore lagi kan. Kadang-kadang walaupun dah 4-5 tahun kita guna software tu, tapi sebenarnya still ada benda yang kita akan belajar bila kita buka balik. Kadang-kadang kita akan belajar benda baru juga. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu, tiba selama ni aku buat macam ni, rupanya ada cara lain sebenarnya macam tu. So the intensity of kita guna software tu pun memainkan peranan yang sangat penting. Okay, dia lagi best kalau kita ada circle atau kawan-kawan yang memang belajar software tu juga. So bila ada yang belajar software tu juga, kita pun senang nak macam share something ataupun nak tanya apa-apa dekat diorang juga. Tapi kalau tak ada, tak apa, boleh masuk FB group community atau Tele untuk belajar. Okay, macam-macam platform sebenarnya kita boleh gunakan. YouTube pun ada, Google ada, macam-macam. Serius, kalau sebenarnya nak belajar benda ni tak ada jadi masalah pun sebenarnya. Boleh je. Okay, so far okay ke? Ada apa-apa pertanyaan ke? Sebab tadi macam kena kabut kan. So far semua faham ke? Okay, ada apa-apa ada apa-apa pertanyaan ke? Boleh tanya je. Okay,
Mungkin lepas tu kan, yang best ni bila kita dah mahirkan software tu, kita boleh cabar diri kita untuk lebih mahir lagi kan. Apa yang kita boleh buat adalah kita cuba untuk buat cabaran. Okay, contoh ada satu projek, kita cabar diri kita untuk siapkan satu projek ni dalam masa 1 jam, 2 jam. Macam Adli sini, Adli kerap buat contoh editing video atau animation. Okay, kita fokus buat benda tu dalam masa berapa jam atau berapa minit. Kita fokus on benda tu je, buat. So nak buat benda tu adalah kita kena tahu shortcut keys lah, atau hotkey orang panggil. Macam contoh Ctrl S untuk save. Tu nanti boleh explore lepas kita dah betul-betul mahir the basics untuk software. Jadi benda tu akan membantu lah. Contoh kalau kita ada banyak projek kan, ada banyak benda yang kita nak settlekan. So bila kita dah tahu hotkeys, jadi lagi cepat, lagi-lagilah membantu kita untuk siapkan projek yang lebih cepat. So dah hafal hotkeys, memang mudah. Okay, setakat ni faham ke? Risau sebenarnya sebab tadi kan memang ada masalah teknikal sikit dengan wifi. So Ali risau tiba ter-reconnect balik tadi. Okay, setakat ni faham Okay, so kalau okay, kita recap balik tadi. Apa tadi Adi share pasal nak belajar kena ikut step by step. Yang pertama, kita nak kena tahu basic dulu, interface dia, tools dia macam mana, apa setiap interface tu, apa dia punya function kan. Lepas tu kita kena cabar diri kita untuk buat satu projek dulu, berlatih. Lepas dah berlatih, kita cari projek lain dekat Fiverr ataupun kawan-kawan, and then kita bandingkan atau minta pendapat diorang, okey ke tak okey kita punya projek tu. Lepas tu kalau tak faham boleh tanya kat group community ke, masuk kat group yang macam tu yang akan banyak sharekan pasal apa yang kita nak belajar. Lepas tu bagi yang tak tahu mana nak cari tempat untuk belajar, boleh tengok YouTube tutorial ke kan. So boleh mendalami lagi apa benda yang mungkin kita nak menambah baik skill-skill kan. So bila dah okey, barulah kita upgrade kepada yang lebih mendalam, in depth lagi. So macam tadi dia cakap pasal untuk apa, berapa persen tu kan. So applykan benda tu, insyaAllah boleh buat. Yang penting jangan setkan dalam kepala kita yang benda tu susah. Alright. So kalau dah tak ada apa-apa, ada apa-apa ke tak ada apa-apa? Okay, kalau dah tak apa-apa, dia rasa itu je setakat ni. Okay. So lagi satu lupa pesan. Macam contoh ada software yang mungkin tak capable dengan laptop kita kan. So apa yang perlu dibuat adalah kita cari software yang betul-betul contoh yang latest version mungkin tak compatible dengan laptop korang sekarang. So cari yang version bawah sikit mungkin. So tak adalah korang hadapi masalah tak boleh run software ke apa kan. Okay, setakat ni Adli rasa tu je. Okay, untuk apa-apa kalau nak tanya boleh je tanya Adli nanti. Okay, so terima kasih pada yang dah join live Adli. Adli ucapkan terima kasih sangat-sangat dan happy weekend semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.